Mekar sejambak bunga kejora, gugur sekuntum di tepi paya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Syahira binti Saini dari Sekolah Kebangsaan Polis Camp akan membicarakan dan mengulas buku yang telah saya baca. Buku yang telah saya baca sangat menarik. Judul buku yang telah saya baca ialah Aur dengan Tebing. Melihat tajuknya sahaja pasti menarik minat kita semua, kan? Buku cerita ini pastinya mengisahkan erti persahabatan, suka duka dalam bersahabat. Sedikit sebanyak mengenai buku ini, ia mengandungi 96 helai muka surat. Buku ini merupakan buku berbahasa Melayu yang telah dikarang oleh Hashim Latif. Buku ini mengandungi 16 bab, kesemuanya mengikut kronologi cerita. Bab yang pertama mengisahkan Ali Syafiq bersama-sama dengan Ravindran, Pensun dan PG Halim mencari pokok kayu berherba. Tugasan itu merupakan sebahagian daripada kerja khusus mereka. Markah akan diberikan kepada kerja khusus yang terbaik itu. Kesemua sahabat Ali Syafiq mengidamkan markah tertinggi. Selain mencari pokok yang berherba, mereka juga mahu mencari akar kayu yang cantik. Akar kayu yang cantik itu akan dijadikan model bagi menyiapkan sebuah lukisan bertemakan keindahan akar-akar kayu di Malaysia. Ketika mereka masuk ke dalam hutan, mereka mendapati banyak pokok yang telah ditanda dan mereka membuat andaian pokok-pokok tersebut akan ditebang. Pokok-pokok tersebut merupakan pokok yang sangat berharga untuk tujuan perubatan. Pokok tersebut telah ditanda dengan X2. Bab seterusnya, cerita menjadi semakin menarik. PJ Halim menelan alurnya. Dia sedang berfikir, apakah maksud di sebalik tanda tersebut? Teringat dia ketika menonton filem Bukit Kepong. Di dalam filem tersebut terdapat tanda begitu. Tanda tersebut menunjukkan bahawa laluan itu pernah dan akan digunakan selalu oleh pengganas komunis ketika melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan. Tetapi pada zaman sekarang, kegiatan pengganas komunis sudah tidak ada lagi. Mereka terus berteka-teki. Siapakah yang membuat tanda begitu? PJ Halim mendiamkan diri. Begitu juga dengan Pensun dan Ravindran. Mereka terus berfikir dan cuba menterjemahkan apakah maksud tanda-tanda itu. Seterusnya, tanpa Pensun dan Ravindran, Ali Syafiq dengan PJ Halim terus berjalan menuju ke hutan. Mereka sudah menyimpan impian mahu menyiasat. Siapakah yang meletakkan tanda pada pokok-pokok yang berada di dalam hutan itu? Kalau penoreh getah melakukan tanda itu, apakah maksud mereka? Tidak sia-sia penyiasatan mereka kerana telah terserempak dengan dua orang lelaki bertopi celoreng sedang menghisap rokok di dalam hutan. Tanpa rasa gerun dan takut untuk berhadapan dengan Tok Penghulu, Ali Syafiq dan PJ Halim meneruskan langkah mereka menuju ke rumah Tok Penghulu. Namun, seperti diduga, Tok Penghulu langsung tidak mempercayai kata-kata mereka. Impian mereka sudah berbukit di dalam diri. Mereka tidak akan tinggalkan hutan selagi masalah kelongsong peluru itu tidak selesai. Dalam meneruskan penyiasatan mereka, mereka telah menerima sepucuk nota berbunyi, "Ini kawasan aku. Tidak dibenarkan sesiapa pun memasuki kawasan ini. Kalau ada yang berdegil, aku tembak." Tanpa berlengah, mereka semua terus meninggalkan hutan belantara itu. Mereka terus berjumpa dengan Tok Penghulu. Namun, Tok Penghulu terus tidak mempercayai kata-kata mereka dan menganggap mereka mengarut dan mereka-reka cerita. Kesemua sahabat itu terus mengikat tekad untuk menyiasat perkara tersebut. Akhirnya, perubahan baik yang ditunjukkan oleh Tok Penghulu memberikan semangat kepada mereka untuk meninjau dengan lebih teliti lagi keadaan di dalam hutan belantara di situ. Kesemua yang ada di situ berfikir, bagaimanakah caranya hendak selesaikan masalah yang bakal mengancam orang kampung. Mereka tiba di hutan belantara ketika daun masih lagi lembah dibasahi embun. Mereka benar-benar bertekad untuk menyiasat. Disebabkan kesungguhan mereka, Tok Penghulu menjadi lembut hati dan mula mempercayai kata-kata anak muda tersebut. Tok Penghulu tiba di perut belantara ketika matahari tinggi segala. Tok Penghulu dibantui oleh 4 sahabat yang berkobar-kobar untuk merungkai misteri tersebut. Tok Penghulu turut membawa senapang patahnya bersama telefon bimbitnya untuk menelefon pihak
pihak berkuasa sekiranya berlaku perkara yang mengancam keselamatan mereka. Walau bagaimanapun, tindakan para penjenayah lebih pantas daripada mereka. Para penjenayah telah terlebih dahulu melarikan diri agar tidak dapat dijejak. Namun, sebijak-bijak burung terbang akhirnya berjaya juga ditembak dengan bantuan pihak keselamatan dalam masa seminggu sahaja. Kabarnya, kesemua penjenayah itu berjaya ditangkap dan berlakunya tanpa menembak antara pasukan keselamatan dengan penjenayah tersebut. Perkara yang lebih mengejutkan ialah para penjenayah durjana itu merupakan penyeludup dan pengedar dadah yang amat dikehendaki oleh pihak polis. Sekian sahaja bicara saya untuk buku yang telah saya baca berjudul Aur dengan Tebing ini. Semoga segala ulasan yang telah saya sampaikan amat memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih, sehingga berjumpa lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.